akhir Syaban, hari yang terakhir Syaban. Dan insya-Allah besok kita akan mulakan satu Ramadan kita, insya-Allah bermula pada maghrib petang ini. Jadi suka untuk saya memberikan ataupun saya mentazkirahkan diri saya dan kita semua tentang beberapa perkara penting yang perlu kita achieve, yang perlu kita capai dan perlu kita dapatkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, benda yang wajib ni dia ada beberapa elemen. Dia mempunyai beberapa elemen. Elemen yang pertama ialah menggugurkan dosa. Bila kita buat satu benda yang wajib, dosa gugur. Kalau kita tak laksanakan, kita berdosa. Itu makna wajib. Elemen yang kedua bukan sahaja dosa gugur, tetapi kita mendapat pahala. Saya rasa itu semua kita tahu tentang elemen wajib. Berbeza dengan sunat. Kalau kita tak buat, maka tak berdosa. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Wajib kita buat, dapat pahala dan menggugurkan dosa. Kalau tak buat, bukan saja pahala tak dapat, tapi berdosa. Di sana semua benda yang wajib ada basic. Tetapi di sana ada benda yang wajib bukan sahaja ada dua elemen basic tadi, tetapi dia ada perkara-perkara yang penting. Antaranya ialah Ramadan, puasa. Puasa ni bukan sahaja kita nak gugurkan dosa kalau tak berpuasa, tetapi kita nak dapatkan pahala, dan yang penting ialah nak mendapatkan takwa. Ini benda yang penting di sebalik ibadat puasa. Biasanya tazkirah ini saya sebutkan hampir setiap Ramadan. Tapi kebiasaannya pada pertengahan ataupun sewaktu Ramadan. Sebaiknya tazkirah ini kita sebut sebelum Ramadan, sebab ia perlukan seluruh Ramadan untuk kita mendapatkan takwa. Sebab apa kita sebut tazkirah, tuan-tuan? Tiap-tiap tahun kita sebut. Namanya tazkirah. Tazkirah ni maknanya daripada zakara ataupun zikrun, masdarnya. Zikrun ni maknanya ialah kita ulang balik benda yang kita dah tahu tapi kita lupa. Jadi memperingatkan balik benda yang dilupai namanya tazkirah. Kalau zikrun maknanya zikir ataupun memperingati. Bila sebut tazkirah makna kita memperingatkan orang. Jadi sebab tu kita sebut tazkirah. Kalau ta'lim maknanya mengajar. Mengajar ni maknanya daripada tak tahu jadi tahu. Tapi yang kita nak sebut pagi ni mungkin kita dah tahu, sebab saya ulang hampir setiap tahun. Tapi mungkin dah tahun lepas, dah setahun lebih dah. Jadi kita perlukan refresh balik, kita perlukan tazkirah balik supaya kita tidak lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya sebutkan tadi, yang pertamanya gugur dosa, yang kedua dapat pahala. Tetapi setiap ibadat itu dia ada target-targetnya tersendiri. Contohnya solat, bukan saja gugurkan dosa, bukan saja untuk dapatkan pahala, tetapi untuk membentuk peribadi dan jiwa kita menjadi insan yang baik. Dan termasuk juga puasa. Puasa ni sebab apa kita puasa? Yang pertama gugurkan dosa, yang kedua untuk dapatkan pahala.
tetapi di sana ada matlamat yang penting, la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam Quran, puasa ni supaya kamu bertakwa. Jadi maknanya puasa ni bukan setakat tangkap muat. Tak apalah, yang pentingnya aku dah laksanakan tanggungjawab, lepas dosa dak. Nak dapatkan pahala, macam kita sebut orang yang lepas dosa tak dapat pahala pun ada. Apa dia? Contohnya berpuasa tapi mengumpat sebagai contoh. Dapat lepas dosa tapi tak dapat pahala, puasanya sia-sia sebagai contoh. Tetapi matlamat kita lebih tinggi, bukan sahaja untuk lepaskan dosa, bukan sahaja untuk dapatkan pahala, tetapi untuk mencapai, meningkatkan tahap takwa. Itu disebutkan jelas dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kenapa pentingnya takwa? Takwa ni macam kalau orang nak masuk wayang, dia punya tiket. Dia punya tiket. Jadi tak ada tiket tak boleh masuk. Sama juga dengan syurga. Syurga ni Allah sebut uiddat lil muttaqin, Allah jadikan untuk orang bertakwa. Maknanya takwa ni merupakan lesen yang paling besar dan paling utama untuk masuk syurga. Tak ada takwa mungkin boleh masuk, tapi susah. Nak senang mudah masuk syurga, lesen yang paling utama adalah takwa. Sebab itu takwa sangat penting, kerana ianya merupakan lesen utama, merupakan tiket utama untuk dilepaskan seseorang itu masuk dalam syurga. Itu pentingnya takwa. Jadi apa itu takwa? Takwa ni ada pelbagai definisi, tapi paling mudah kita faham, ingat, takwa ni maknanya buat segala benda yang Allah suruh, sama ada depan orang ataupun belakang orang. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla sirran wa ilaniyah, maknanya buat semua hak Tuhan suruh, sama ada depan orang ataupun belakang orang. Ini bahasa paling mudah kita faham apa makna takwa. Yang Tuhan suruh, yang Allah perintah ni, ada Allah perintah suruh buat, ada Allah perintah suruh tinggal. Suruh buat ada yang putus, ada yang tidak putus. Bahasa mudahnya ialah ada yang wajib, makna perintah suruh buat, putus tak buat berdosa. Yang keduanya ialah perintah juga tetapi tidak putus, maknanya sunat. Buat boleh pahala, tapi tak buat tak berdosa. Yang kedua ialah perintah suruh tinggal, sama ada putus namanya haram, kalau buat juga berdosa. Ataupun perintah suruh tinggal tapi tak putus, kalau buat tak berdosa, tapi Allah sangat galakkan kita jangan buat. Itu 4 yang perlu kita maksimumkan. Buat benda wajib, buat benda sunat, tinggalkan benda haram, dan maksimalkan tinggal benda makruh. Itu makna takwa. Maknanya takwa tu ada tingkat dia. Hak tingkat tinggi, ada tingkat yang basic. Ada orang mungkin takwanya basic, setakat sembahyang 5 waktu je komplit, hak sunat tak buat, tahajud tak buat, duha tak buat. Itu paling basic takwa. Tapi ada orang mungkin takwanya cari-cari. Ada takwa tapi cari. Sebab apa? Kadang-kadang sembahyang pun tak komplit, sembahyang tapi tak komplit, tak rasa malas tak buat, sebagai contoh. Ataupun subuh tak pernah solat, lain 4 okey, tapi subuh 1 je tak pernah. Contoh kita ambil, itu takwa yang cari. Ataupun tinggal benda haram. Basic benda haram, dia tak pernah minum arak, dia tak pernah makan riba. Itu basic tinggalkan benda haram.
Tapi di sana ada orang yang lebih tinggi takwanya. Bukan setakat dia tak buat benda yang haram, benda syubhat dia tak buat. Walaupun tak jelas haramnya, tapi benda tu ragu, dia tinggal. Makruh dia tak buat. Maka itu takwa yang tinggi. Tapi ada orang takwanya cari-cari. Macam mana cari-cari? Agak betul lah dia tak minum, tapi time makan tak kira restoran halal ke, restoran haram ke, muslim ke non-muslim, sapu semua, tak kira. Kadang-kadang riba tak kisah. Ini jenis takwa yang cari. Walaupun ada takwa tapi tak komplit. Ada orang yang komplit tapi basic. Dan yang kita mahukan ialah takwa yang tinggi. Sebab satunya mudah masuk syurga. Kalau masuk pula bukan syurga biasa, tapi Jannatul A'la, syurga yang paling komplit dan syurga yang paling tinggi. Jadi dari segi persoalan kita ialah bagaimana sebenarnya kita nak jadikan puasa kita ni bukan sahaja lepas dosa dan dapat pahala, tetapi nak pastikan ibadat yang kita akan tempuh besok sampai sebulan ni bantu kita tingkatkan takwa. Kalau kita bermula daripada takwa yang cari-cari, paling kurangnya lepas Ramadan ni takwa kita dah tak cari dah, basic komplit. Ataupun takwa kita sekarang basic, tapi kita nak tingkatkan supaya orang yang bertakwa yang lebih dikasihi oleh Allah. Ataupun kita ni dah takwa dah level 2 dah, kita nak tingkatkan supaya takwa kita jadi level 3 yang lebih dikasihi Allah. Itu yang kita nak cuba hadam, dan kita nak cuba fikir bagaimana sebenarnya Ramadan ini kita nak maksimiskan, nak memaksimumkan manfaat supaya takwa yang disebutkan oleh Allah jelas dalam Quran, la'allakum tattaqun, itu dapat kita tingkatkan di bulan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, renungan hikmah yang pertama, bagaimana Ramadan ni dapat jadikan kita boleh ringan, mudah untuk tinggalkan benda haram. Yang pertamanya ialah kalau kita tengok hikmah, puasa ni paling utama apa dia? Tinggalkan benda yang sangat menjadi keperluan kepada hidup dan nafsu kita, iaitu makan dan minum. Iaitu makan dan minum. Makan dan minum ni tuan-tuan dan puan sekalian, satu keperluan kepada nafsu kita. Dan bukan setakat keperluan nafsu, tetapi dia juga keperluan hidup kita. Itu kalau kita tengok kewajipan paling penting dan basic, semua tahu kewajipan sepanjang bulan Ramadan. Kalau kita tengok hikmah, benda wajib dengan benda haram, benda yang menjadi keperluan dan yang tidak menjadi keperluan, benda yang haram tidak ada satu pun yang menjadi keperluan. Tetapi di bulan Ramadan kita meninggalkan sesuatu yang memang nafsu dan memang keperluan. Basicnya makan dan minum, daripada pagi sampai ke petang. Ada juga saya tengok agama lain puasa. Ada seorang kawan ni agama lain, bukan agama Islam. Dia kata hari ni saya puasa. Rupa-rupanya dia puasa bermula lepas isyak sampai ke pagi. Lepas tu ajak makan pun dia tak nak, sebab rupanya malam tu dia puasa. Tu tak ada, orang tu tak ada apa, tak ada cabaran. Tapi kita ni puasa daripada fajar sampai ke petang. Mana tempoh yang sangat mencabar, tetapi tak memudaratkan kita kalau tak makan tak minum dalam tempoh tersebut. Jadi maknanya kita meninggalkan satu yang menjadi keperluan, yang kedua nafsu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, puasa ni kalau kita mampu tinggalkan benda yang haram, benda yang wajib, benda yang keperluan, bermakna kalau kita mampu, sebenarnya benda yang haram lagi kita mampu untuk tinggalkan. Sebab apa?
Haram ni bukan keperluan langsung. Contohnya arak. Apa keperluannya? Tak ada keperluan. Kita tak minum arak tak mati. Tapi kalau tak minum air sampai masa boleh mati. Cuma Islam wajibkan kita tinggal taklah sampai mudarat, tetapi mencabar nafsu kita. Especially kalau kita kerja kuat. Dulu saya pernah tahun 80-an. Bulan puasa pergi Ayat Emas. Tahu tak Ayat Emas? Dulang Emas ni mana buat malam? Ikut ayah saya pergi Dulang Emas dekat Lubuk Mandi. Tuan-tuan tahu kalau kita kerja macam tu tengah hari, air lopak tu rasa manis. Mana kalau tuan-tuan pernah kerja macam tu, tuan nampak kalau Allah Ta'ala bagi aku izin minum air lopak, aku sanggup minum air. Cabaran. Tapi sepanjang Ramadan kita mampu untuk tinggalkan benda yang menjadi keperluan, yang sepatutnya harus, yang asalnya halal, tempoh yang agak panjang. Tapi kita Malaysia ni saya ingat boleh tahan aku, sebab kita ni khatulistiwa, mana start pukul 6 sampai pukul lebih kurang pukul 7, mana hampir dalam sekitar 13 jam. Tapi kalau kena negara-negara hak kutub, kalau kena musim panas panjang lah. Saya pernah kena sekali kat UK. Sebab saya duduk tu dekat Dundee, dekat Scotland atas tu, dia hampir ke kutub. Dia punya subuh, dia punya maghrib pukul 10.30. Ini masa peak hour. Dia seminggu setahun lebih kurang. Subuh, maghrib 10.30. Subuh pukul 1.30. Maghrib 10.30, subuh 1.30. Jadi makna boleh makan antara 10.30 sampai pukul 1.30 sahaja. Jadi kebetulan tahun tu kena peak hour, saya sempat sekejap, lepas tu saya balik Malaysia, puasa kat Malaysia. Sebab Malaysia ni hanya sekitar 13 jam. Kalau kena sana hampir 20 jam. Tapi alhamdulillah Tuhan buat ada tempat yang macam tu walaupun panjang, tapi dia tak rasa lapar. Sebab dia musim, walaupun musim panas, tapi macam musim sejuk tempat lain. Saya ingat masa saya kat sana, kalau musim panas dia tu, saya ingat dalam 3-4 hari je boleh pakai t-shirt. Orang lain tu semua pakai jaket walaupun musim panas. Jadi maknanya, poin kitanya ialah Allah fardukan kita tinggal benda yang menjadi keperluan kita dalam tempoh yang panjang, tapi tidak memudaratkan. Sebab tidak ada yang wajib boleh memberi mudarat. Jadi maknanya kalau kita berjaya tinggal benda yang haram, benda yang harus dan keperluan, apa susah untuk kita tinggalkan benda haram? Sebab benda haram ni bukan keperluan. Sama juga kalau benda haram kita boleh tinggal, sepatutnya puasa kita ni benda makruh lagilah kita boleh tinggal. Contoh senang saya ambil. Minta maaf anda sebut direct lah, senang. Rokok sebagai contoh. Kita ambil maknanya basic ataupun maksimum hukum ialah makruh. Walaupun di sana ada pendapat haram, saya nak ambil contoh makruh. Makruh ni termasuk dalam takwa untuk kita tinggal. Sebab takwa tadi maknanya meninggalkan seluruh larangan yang Allah Ta'ala perintah suruh tinggal. Sama ada putus atau tak putus. Rokok ni kita ambil basic, setakat ni saya rasa tak ada orang keluarkan fatwa, mana-mana bila fatwa keluarkan fatwa rokok ni sunat. Ada tak? Saya rasa tak ada kot. Paling-paling tu pun, busuk pun, rokok hukumnya adalah makruh. Baik. Kalau kita tengok, kalau kita mampu tinggalkan benda yang keperluan, makan, minum dan seumpamanya, apa susah untuk tinggal rokok? Sebenarnya mampu. Tapi kalau tidak ada willing, tidak ada kehendak, dan kita tidak menghadam ataupun tidak menjiwai takwa, maka bagi kita tak apa, harus macam benda biasa. Rokok ni harus macam makan nasi kalau kita berpegang begitu. Jadi benda yang wajib, benda yang keperluan kita berjaya tinggalkan daripada pagi sampai petang, sepatutnya rokok ni lagilah kita boleh tinggal. Sebab benda yang kita tinggal setiap hari di bulan Ramadan, keperluannya jauh lebih tinggi dan besar berbanding dengan benda yang makruh.
Tapi bila tak ada willing, lepas berbuka kena lulus batang. Jadi maknanya kita lepas dosa betul, sebab kita berpuasa. Kita dapat pahala sebab kita berpuasa. Tapi takwa tak capai. Sebab apa tak capai? Benda yang Allah Ta'ala larang, tetapi walaupun tak putus. Sepatutnya takwa ni kita tinggalkan benda yang Allah larang yang putus, makna benda haram, ataupun kita tinggalkan benda yang Allah larang bersifat makruh. Sebelum puasa kita tak mampu tinggal, tapi bila berpuasa kita menjiwai balik untuk tingkatkan takwa kita. Apa dia? Tinggalkan makruh. Apa makruh yang kita buat sebelum ni? Contohnya rokok. Sepatutnya daripada pagi sampai petang kita mampu tinggal. Apa susah untuk kita extend sikit sampai esok? Pagi esok pula memang tak boleh makan dah, sampai petang besok. Jadi maknanya kita ada willing untuk didik jiwa kita tinggalkan benda makruh. Tapi kalau tak ada willing untuk tingkatkan takwa, maka lepas berbuka kena lulus batang. Malam tu moreh kena pula sebatang. Kita tak kata dosa kalau kita ambil hukum makruh. Tetapi kalau kita ambil bab takwa, kita gagal. Kenapa? Sebab kita tak mampu tinggal benda yang makruh, benda yang Allah Ta'ala larang, walaupun larangnya tak putus. Itu yang kita sebutkan sebagai takwa. Jadi maknanya kalau kita tak ubah rutin kita, maknanya puasa kita setakat puasa, tapi kita tidak dapat mencapai takwa. Itu contoh yang kita boleh ambil dari segi bagaimana takwa di bulan Ramadan ditingkatkan dengan berjaya meninggalkan benda makruh ataupun benda yang dilarang. Yang terakhirnya ialah Ramadan ni latihan untuk kita tingkatkan benda yang Allah perintah, sama ada wajib ataupun sunat. Saya rasa wajib insya-Allah kita semua settle lah, kita tak payah bahas lah benda wajib. Solat basic 5 waktu. Puasa basic kita ambil adalah 30 Ramadan. Tetapi di sana ada benda sunat. Takwa ni bukan setakat kita berpada dengan wajib, tak. Tapi kita tingkatkan dengan menambah benda-benda yang sunat. Sebab itu kita nak capai dalam hidup ni apa dia? Contohnya solat. Apa kita nak capai dalam solat kita? Solat ni sebagai contoh kita ambil yang pertama lepas wajib. Okeylah 5 waktu kita buat, okey tak berdosa dah, sebab kita dah lepas benda wajib paling basic dalam elemen wajib. Yang kedua dapat pahala. Okey dah, dapat pahala. Tetapi 2 benda penting yang saya sebut tadi ataupun ekstra penting dalam bab solat ni, apa dia yang kita nak? Ialah Allah Ta'ala kasih kepada kita. Dalam hadis yang pernah kita baca di masjid ni, hadis 40, Nabi pernah bersabda dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala sebut antaranya ialah tidak ada seseorang hamba itu mendekatkan dirinya bin nawafil, memperbanyakkan hidupnya dengan benda sunat. Sebab apa dia buat benda sunat? Semata-mata untuk dekatkan dirinya kepadaku. Sebab apa kita tidak berpada dengan benda wajib? Sebab kita nak supaya diri kita dekat dengan Allah. Kalau bab solat ni bukan sahaja solat 5 waktu, kita tak nak tinggal rawatib, kita tak nak tinggal duha, dan kita tak nak tinggal kalau boleh tahajud sebagai contoh. Di samping sunat solat mutlak, maknanya hak disenaraikan sunat rawatib, duha, kemudian tahajud. Hak lain tu kalau ada hajat, solat hajat, kalau ada kekeliruan, solat istikharah. Jadi maknanya hidup kita ni dipertingkatkan dengan ibadat-ibadat ini. Sebab apa? Hatta uhibba ilaih, supaya Allah Ta'ala kasih kepada kita. Bila Allah kasih kepada kita, apa kita dapat? Allah Ta'ala kata hidup dia ni dengan panduan aku. Pendengarannya, penglihatannya, pemikirannya dengan panduan direct daripada Allah. Masuk syurga direct. Kenapa? Sebab Allah kasih kepada dia.
Apa kuncinya? Kuncinya ialah orang yang banyakkan benda-benda sunat semata-mata nak dekatkan diri kepada Allah. Masalah kita ni bukan tak nak, tapi tak mampu. Kita ni maksimum apa dia? Alhamdulillah 5 waktu kita dapat ke masjid. Setiap kali 5 waktu qabliyah ba'diyah tak tinggal, alhamdulillah. Duha pun tak tinggal. Tapi sebenarnya jarang di kalangan orang kita ni mampu bertahajud. Buat sekali setahun tapi sebab ikut jemaah masjid. Masjid buat, kita pun semangat ikut, tapi setahun sekali ya. Padahal kalau kita tengok tahajud ni sepatutnya kita lazimi setiap hari sebenarnya. Mampu tak? Mampu sebenarnya. Tapi sebab apa tak mampu? Waktunya, bukan perbuatannya. Sebab tahajud dia kena buat pagi, sebelum subuh. 2 rakaat pun okey, tapi sebelum subuh. Antara solat tak boleh qada tahajud. Tak boleh pagi tadi pukul 6 baru bangun, 4 minit sebelum subuh tak sempat tahajud. Okay, kita pun lepas pada solat subuh, kita pun selepas daripada duha, kita pun bangun 2 rakaat saja ke solat tahajud qada, tak boleh. Tahajud tak boleh qada. Sebab apa? Solat ni penting pada waktunya, bukan pada perbuatannya. Perbuatan basic 2 rakaat pun okey, ringan, tak baca surah pun tak apa. Tapi yang penting bila? Sebelum subuh. Masalahnya nak, tapi tak mampu. Bagaimana Ramadan boleh tingkatkan takwa? Ini sebagai salah satu contoh. Dia saling banyak lagi contoh lain. Macam mana? Contohnya kalau kita tengok hikmah di sebalik sahur yang Nabi SAW sebut, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sebab pada sahur tu ada berkat. Jadi kalau kita tengok, pelik. Puasa nak suruh kita lapar. Sepatutnya kalau nak suruh lapar, lagi dapat pahala. Sepatutnya satu hari itu 24 jam sepatutnya makan kat berbuka je. Sepatutnya sunat tak makan pagi. Sepatutnya makruh bersahur, sebab dia akan kontradik dengan orang kata nak kata hikmah tak hikmah lah. Dari logik puasa. Puasa ni logik nak suruh lapar, betul tak? Sepatutnya kalau nak suruh lapar, sepatutnya kalau makan selepas pukul 12 malam makruh sepatutnya, kalau ikut akal. Tapi Islam ni tak pakai akal, dia pakai nas. Puasa suruh tinggalkan makan minum, wajib. Tiba-tiba Nabi suruh kita bersahur. Sunat bukan biasa, sunat muakkad. Sunat muakkad maknanya sunat muakkad ni kalau ikutkan kepada levelnya macam wajib. Tapi takut umat tak mampu, maka diturunkan jadi sunat muakkad. Maknanya kalau buat, pahalanya macam wajib, hikmahnya macam wajib. Tapi takut umat tak mampu, maka turun level jadi sunat muakkad, bukan wajib. Baik. Jadi sahur tu sunat. Apa makna sahur? Sahur ni tuan-tuan, bangun makan. Bukan bangun berzikir. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.30 berzikir subhanallah sampai subuh, itu bukan sahur namanya. Sahur ni ialah bangun kena makan. Jadi bangun makan adalah sunat, dan sunat sahur ni bila? Bukan pukul 12 malam, bukan pukul 1. Walaupun setengah kata selepas tengah malam tu dah kira sahur. Tapi yang paling afdal waktu sahur bila? Hujung malam. Mana kalau bahasa kita hari ni, kalau subuh pukul 6, paling afdal kita sahur antara 5 hingga 5.45 ataupun 5.50 lah kalau kita ambil waktu imsak. Jadi itu waktu paling afdal kita sahur. Jadi kalau kita nak ambil pahala, boleh bangun tidur lewat sikit pukul 1 sahur, lepas tu bangun pukul 6.30 ngam-ngam sepak subuh, boleh. Tapi tak afdal. Yang paling afdal ialah bangun 5.30. Kita pula sebab apa rajin bangun sahur pukul 5.30?
Kalau bab solat biasa tak penting pun, afdal ni yang penting lepas wajib tu okey lah. Tapi bab puasa ni tak fikir lah tu. Sebab apa? Kalau kita puasa, kita makan sahur pukul 1, besok tak larat nak puasa. So kita ambil ngam-ngam hujung. Kita sanggup bangun 5.30. Sebenarnya kan 1.30 orang ni tak tengok afdal pun, sebab 5.30 tu waktu paling ngam untuk kita nak teruskan puasa esok. Maknanya kalau orang kata kalau kita sahur pukul 1, walaupun dah dikira sebagai mazhabnya sebagai sahur, tapi nak sampai ke berbuka esok tu panjang, kita tak makan. Jadi kita gagahkan diri kita bangun pukul berapa? Pukul 5, 5.30 untuk kita makan. Jadi Allah tahu kita ni bangun makan dah rajin. Bangun solat rajin tak? Honda sapelawak lah. Memang ramai tak rajin. Bukan tak nak. Tapi nak sengaja bangun pukul 5.30 untuk solat tahajud tu payah. Maka Allah sunat muakkadkan kita untuk bangun makan. Apa hikmah tuan-tuan? Supaya kalau kita bermula malam ni, kita bangun jam 5 untuk makan, ataupun 5.30 untuk sahur. Setiap hari kita buat macam tu. Sebab apa? Ada orang dia niat makan tu sebab nak sahur, nak tahan supaya esok puasa. Tak salah. Itu hikmah, tak salah. Tapi yang seelok dan sebetulnya ialah kita berazam yang aku bangun pukul 5 ni supaya kalau 30 hari aku mampu bangun pukul 5.30 ataupun pukul 5, supaya selepas Ramadan ni aku teruskan waktu ini bangun. Kalau sebelum ni kita bangun set jam pukul 6. Sebab apa? Pukul 6 sempat lah. Macam sekarang orang start semayang biasa pukul 6.20, 6.30 sekarang. Mana kita bangun pukul 6 tu okey lah, sempat wuduk pergi masjid. Tapi tak, bulan puasa 5.30. Sebab apa 5.30? Kita tanam azam supaya selepas Ramadan ini kita teruskan 5.30. Sebab apa? Waktu sahur inilah sebenarnya adalah ngam-ngam sebiji waktu tahajud. Sebiji waktu tahajud. Jadi maknanya tahajud ni problem bukan pada perbuatan, pada fa'li, tapi masalahnya pada waktu. Jadi waktu itulah sebenarnya yang banyak menghalang kita bangun tahajud disebabkan oleh tidur. Maka sahur ni menjadikan hari pertama, hari kedua sampai 30 hari kita tiap-tiap hari bangun 5.30. Maka sebenarnya dia sedang merubah rutin kita. Sebelum Ramadan kita bangun pukul 6 lebih, maka Ramadan kita bangun 5.30. Tapi kalau satu Ramadan kita balik semula kepada rutin asal sebelum Ramadan, bermakna takwa kita tahap sama. Sebab apa? 5.30 kita bangun tu semata-mata makan, tak fikir tentang takwa. Sepatutnya Ramadan ni 30 hari kita dah biasa 5.30. Biasanya kalau orang dah biasa ni 1 Syawal, biasa dia akan terkejut juga pukul 5.30 walaupun tak time jam. Ataupun terkejut sebab time jam, tapi apa kita buat? Oh, silap bangun esok 1 Syawal. Tidur balik, bangun pukul 6.30 macam sebelum Ramadan. Jadi maknanya 30 hari kita bersahur itu habis macam tu. Sepatutnya 30 hari kita bersahur tu untuk nak biasakan rutin kita ialah 5.30 supaya bila kita bangun sebelum subuh kita solat at least 2 rakaat cukup. Walaupun 2 rakaat, Ustaz, 2 rakaat okey ke? Sebab sebelum ni saya buat tahajud ni biasanya 16 rakaat dengan solat taubat, solat tasbih dan seumpamanya. Tak semestinya. Solat tahajud ni paling penting basic 2 rakaat cukup, tapi pada waktunya ialah sebelum subuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita berjaya ubah rutin kita, lazimi hidup kita berawal. Burikat ummati fi bukuriha, diberkati umatku, kata Nabi SAW, fi bukuriha, pada awal paginya. Orang yang bangun pukul 8, pukul 9 rutin, hidupnya tak berkat. Hidupnya tak berkat. Orang yang berkat ialah orang yang bangun awal dan mulakan rutinnya adalah awal. Saya pernah terbaca dalam sejarah Islam,
dalam sejarah Islam ni, dia perniagaan bermula lepas subuh. Itu saya pernah baca dalam satu artikel di Yaman dulu. Pasar ke kedai ke, dia tak buka pukul 9 macam kita. Dia buka pukul berapa? Lepas subuh. Maknanya bangun tahajud subuh, lepas subuh tu teruskan buat aktiviti. Yang nak buka kedai, buka masa tu. Yang nak pergi beli barang, pergi beli masa tu. Tapi kalau rutin berubah, lepas subuh tak lewat apa. Sebab apa? Kedai buka pukul 9. Lepas tu pukul 10 tu masih segar. Dalam Islam ni kalau kita tengok pada rutin sepatut, Nabi kata lepas isyak ni makruh buat benda lain, terus tidur. Jadi maknanya lepas isyak terus tidur, bangun pukul 5.30, teruskan rutin. Zuhur sunat muakkad untuk kita buat qailulah. Tuan-tuan tahu qailulah? Qailulah ni tidur sekejap. Maknanya kalau kita ambil bahasa kita hari ni, waktu Malaysia antara pukul 1 hingga pukul 2 tu, ataupun antara 12.30 sampai pukul 2.30, kita sunat tidur sekejap. Dia panggil qailulah. Tapi awas, kalau kita pasang aircon, tutup semua tingkap sampai gelap. Kalau tuan-tuan tidur pukul 1.30, pukul 4 baru bangun. Tu bukan qailulah, tu kaisturah. Jangan tidur banyak. Jadi sunat. Sebab apa sunat? Kau tengok hikmah qailulah ni ialah dia bantu kita untuk bangun esok. Jadi makna rutin kita stabil. Pukul 5.30 kita mulakan hidup, tengah hari tidur sekejap, lepas isyak baru start kita tidur balik. Itu rutin yang paling berkat sebenarnya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalah kitanya ialah sebab apa rutin kita berubah. Kalau tidur pukul 11, sebab kita bangun pukul 7. Mulakan hidup kita pukul 8. Jadi sebab itu kita akan tidur pukul 11. Tapi sepatutnya rutin, kalau tengok hadis dan culture umat Islam dulu, maknanya dia bermula sebelum subuh. Sembahyang subuh, teruskan pekerjaan. Zuhur, tidur sekejap. Kemudian lepas isyak, mulakan tidur malam. Itu sebenarnya satu rutin yang sihat. Jadi bagaimana masalah kita? Sebab masalah kita tak boleh nak bangun 5.30. Jadi sebab itulah Ramadan ini lazimi untuk kita bersahur, dan lazimilah waktu itu walaupun selepas daripada Ramadan. Yang terakhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab apa penting kita ubah rutin ni Ramadan? Sebabnya segala kemudahan Allah sediakan. Malaikat sentiasa seru kita, ya fa'ilal khairi absyir, wahai orang yang berbuat kebaikan, bergembiralah kamu. Jadi ada hak tukang push kita, ada hak tukang beri semangat. Tapi telinga kita tak dengar tuan-tuan. Tapi ruh kita tahu. Sebab itu ruh ni adalah penting. Adalah penting. Seruan tu juga penting sebab dia beri semangat. Macam kalau tuan-tuan buat satu benda, tak ada orang beri semangat dengan ada orang beri semangat, mana kita rasa lebih rajin? Kita akan rasa lebih rajin bila orang beri semangat. Tapi beza sikit ialah yang beri semangat tu satunya malaikat, yang keduanya yang dia beri semangat tu kita tak dengar dengan panca indera kasar kita, tapi dia beri efek kepada roh kita. Tuan-tuan pernah tak malam seorang-seorang rasa meremang bulu roma? Pernah tak? Kalau tuan-tuan baca kitab, kadang-kadang meremang bulu roma tu sebabnya roh kita nampak benda lain, jasad kita tak nampak. Tapi kalau jasad kita nampak, bukan meremang bulu roma, saya rasa meremang kaki terus cabut. Hikmahnya roh kita nampak, jasad tak nampak. Tapi jasad walaupun tak nampak, bila roh kita nampak, dia akan beri efek. Contoh, kita rasa meremang sebagai contoh. Sama juga di bulan Ramadan, jasad kita tak nampak, maknanya telinga kasar kita tak dengar, tapi roh kita bermotivasi dengan malaikat menyeru setiap hari, setiap masa, ya fa'ilal khairi absyir, wahai orang yang berbuat kebaikan, bergembiralah kamu. Sebab tu kata tuan perasan, Ramadan ni biasanya kita rasa ringan untuk buat baik. Mari masjid pun ringan. Betul salah? Betul. Cuba perhati, tarawih, isyak, ramai mari masjid. Kalau tengok logik, sepatutnya tak ramai lah, sebab semayang yang lebih banyak. Hak 4 rakaat biasa pun tak ramai, tiba-tiba nak mari hak sampai 20 rakaat. Logiknya sepatutnya tak ramai lah, sebab semayang makin banyak. Tapi tak. Tuan-tuan cek seorang-seorang,
Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa bila mari Ramadan ni kita rasa macam happy, cerah aja nak pergi masjid. Kita rasa ringan. Sebenarnya itu motivated yang kita dapat daripada seruan-seruan yang kita tak nampak. Dan yang keduanya ialah bulan mulia ini syaitan dibelenggu. Kita nak mari masjid sebelum ni sebab apa? Nafsu kita satu. Yang keduanya ialah iblis yang duk sekak kita. Dua benda ni yang menghalang. Tapi di bulan Ramadan start maghrib malam ni sampailah tenggelam matahari akhir Ramadan, iblis dibelenggu. Jelas disebutkan dalam hadis yang sahih. Iblis dibelenggu. Apa kesan iblis dibelenggu? Kesannya ialah sebelum ni kita nak bangun 5:30 tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nafsu kita sekat. Nafsu tidur kita halang. Nafsu kita halang, jiwa kita lawan. Tapi nafsu kita bergabung dengan iblis, kita jatuh. Nak bangun, nafsu kata tidur, jiwa kata nak bangun. Mari iblis kencing dalam telinga, terus lena. Kita kalah. Tapi sepanjang Ramadan iblis tak ada. Dia belenggu. Bila dia belenggu, segala yang kita buat, kita hanya berlawan one to one dengan nafsu kita, insya-Allah kita boleh menang. Maka peluang ni tak ada pada bulan lain. Banyak kali juga orang tanya saya, Ustaz, saya rasa macam sama je, puasa tak ada. Ustaz sebut dia tak, memang tak ada. Hak rasa ringan ke masjid tak ada, nak bangun pagi pun sama berat je. Betul tak? Sebab dalam Quran kata manusia ni yang sesatkan dia nafsu dia, bukan iblis. Macam Barsisa yang kita pernah dengar kisah dia, seorang abid yang akhirnya mati dalam kufur. Yang ni jenis manusia yang nafsu kecil. Abid, ahli ibadat, nafsu kecil. Tapi masalahnya pula hak jenis nafsu kecil ni, iblis hak mari nak sesat dia hak level general, bukan level private. Tapi ada jenis orang kadang-kadang bukan kata iblis dia tu level private. Iblis tak payah kacau pun. Sebab apa tak payah kacau? Iblis pun takut tengok nafsu dia. Besar sangat nafsu dia. Hak jenis macam ni iblis kena belenggu ke, malaikat seru macam mana pun, dia tak akan berubah. Sebab apa tak akan berubah? Sebab nafsu dia besar. Tapi sebenarnya macam saya sebutkan tadi, kalau orang ada willing, nafsu dia tu hak besar dia menjadi kecil. Sebab apa? Puasa. Bila kita berlawan, saya ambil contoh tadi, sebab apa tak kau 5:30? Nafsu tidur. Nafsu tidur yang halang kita. Tapi nafsu tidur boleh kecil tak? Boleh. Macam mana boleh? Lazimi bangun nak makan. Lazimi bangun nak makan. Walaupun nak makan sunat, walaupun niat nak makan. Jadi menyebabkan kita sedar ataupun tidak, nafsu kita kata tidur, tapi nafsu kita juga kata nak makan. Dia berlawan dua tu. Bila berlawan, akhirnya nafsu tidur kalah. Sebab tu saya ingat arwah tok saya, dia ada istilah, mu ni pentingkan perut ke pentingkan mata? Tapi bulan puasa semua pentingkan perut untuk bangun 5:30. Jadi maknanya akhirnya nafsu tidur kita kalah. Jadi kecil. Bila jadi kecil, bermakna lepas Ramadan walaupun iblis dah dilepaskan, dia tengok regu dia hak dulu besar, lepas Ramadan jadi kecil. Jadi sebab tu kita kata nafsu kita boleh dididik. Maka gunakan peluang waktu regu nafsu kita, iaitu iblis, ditambah sepanjang Ramadan untuk kita tarbiyah nafsu kita. Ini antara benda paling penting yang kita kena rebut di sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita berazam insya-Allah sepanjang Ramadan kita tak tinggalkan solat di masjid, tak tinggalkan tarawih berjemaah. Sebab apa? Sebelum ni kita mari juga masjid, tapi ada mari ada tak mari. Sepanjang Ramadan, apa kita rasa ringan nak ke masjid, tapi jangan layan nafsu kita. Malam ni tak jaga sebab ada cerita sedap malam ni. Cerita Korea bersiri sebagai contoh. Okey, sebab apa malam ni ada bola, tak apa, tarawih kemudian tu sunat je, tak apa, kita kalah. Teruskan. Alang-alang kita dah rasa ringan, ikut nafsu ringan kita ke masjid. Alang-alang kita rasa nak bangun makan 5:30, teruskan bangun 5:30. Jadi Ramadan ini ambil peluang tersebut untuk tingkatkan takwa, sebab peluang ini tak ada pada bulan lain. Sebab tu kita berazam insya-Allah sepanjang Ramadan ini 5 waktu kita masjid tak miss 30 hari.
bangun sahur kita tak miss 5.30 atau pukul 5. Dan lazimi berzikir dan seumpamanya dan baca Quran. Sebenarnya ini bukan sahaja untuk Ramadan, tetapi untuk kita jadikan rutin selepas Ramadan, insya-Allah. Itulah peringatan untuk diri saya dan untuk diri kita semua, supaya Ramadan ini bukan sahaja lepaskan dosa, bukan sahaja untuk dapatkan pahala puasa, tetapi Ramadan ini untuk kita tingkatkan takwa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Ramadan kita. Allah taala menjadikan kita mendapat pahala yang besar, dan yang lebih penting supaya Allah Subhanahu wa taala membantu kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita sebelum daripada ini. Jadi di kesempatan ini ana mengucapkan selamat berpuasa kepada semua jemaah sekalian. Mudah-mudahan tazkirah kita ini memberikan suatu motivasi untuk kita bersedia meningkatkan takwa kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta ورسل الإنسان بالقص إلى اللازم والصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ولم نعلم وباقنا ما تعلمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وابعدنا الخطأ ونسيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا عملا صالحا. اللهم سهل لنا عملا صالحا. اللهم سهل لنا عملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وألف بين قلوبنا بالحق وأنت خير الآلفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.